Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. katanya 2:30 masuk, tapi alhamdulillah kita cuba awalkan sebab kita nak beri yang terbaik kepada tuan-tuan dan cik puan yang menanti dan bersama dengan kami. So alhamdulillah saya sangat berbesar hati kerana Dr. Rizal Abu Bakar sudi bersama-sama dengan kami kan. Orang kata Dr. Rizal ni orang kayangan. Kita ni orang bawahan kan, sudi menerima jemputan kami. So rasa sangat berbesar hati. Assalamualaikum Tuan Khairi, PG. So PG boleh ikuti kuliah online dekat sini, kuliah psikologi walaupun berada jauh di Sarawak sana. Okey, kita tunggu mungkin lagi 2-3 orang, boleh tolong saya share. So bersama dengan kami ialah Dr. Rizal Abu Bakar. Hai Puan Sahidah Saad. Okey, alhamdulillah. So hari ni kita nak membincangkan tentang apa itu nutritional psychology. Nutritional psychology. So jarang-jarang orang dengar apa itu nutritional psychology. So kalau orang yang belajar psikologi ni dia tahulah psikologi ni dia ada dua jenis, two types of psychology. Satu yang kita namakan theoretical psychology, psikologi teori, dan juga psikologi aplikasi. So kita nak tengok nutritional psychology ni jatuh dekat teori ke ataupun aplikasi. So saya bawakan khas. Waalaikumsalam Tuan Khairi Muhammad Isa. Okey, so saya bawakan khas siapa yang tak kenal Dr. Rizal Abu Bakar. Okey. Terima kasih Dok kerana sudi bersama dengan kami. So first sekali kita nak, mungkin ada orang orang kata follower saya, friend saya kat sini tak berapa nak kenal Dok lagi. So maybe Dok boleh cerita tentang latar belakang Dr. Rizal dalam psikologi. Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Saleha kerana menjemput saya. Terima kasih Dok. Rasa macam lawak pula kan, selalu dah jumpa. Pertama kali pada yang first time tengok saya untuk kali pertama nak kenali diri saya. Saya latar belakang pendidikan, saya bermula masuk dalam bidang pendidikan ataupun masuk dalam dunia akademik agak lewat berbanding orang lain. Saya lepas graduate saya kerja meratalah, kerja dalam aircraft engineering companies, dalam construction ataupun civil engineering companies, kerja dalam electrical electronics engineering companies sebelum saya melanjutkan pelajaran, buat masters dan buat PhD. Saya buat PhD dalam clinical health psychology di Australian National University, dan dalam masa yang sama saya dapat ruang untuk sambung advanced training di Harvard Medical School dan juga di University of Pennsylvania. Satu masa saya tinggal di Australia pada satu masa dulu. Tahun 2012 saya pulang balik ke Malaysia dan sekarang ni saya beginilah ada kat sini. So Dok jadi lecturer psikologi dekat Australia tu, Dok jadi lecturer psikologi juga ke? Semasa di Australia, masa saya tengah buat PhD, saya bekerja sebagai, ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan. Saya bekerja sebagai sleep scientist di Canberra Sleep Laboratory pada waktu itu, sekarang dikenali sebagai Canberra Sleep Lab. Saya bekerja sebagai sleep scientist. Saya bekerja sebagai clinical psychologist di PPC worldwide. PPC worldwide adalah satu syarikat yang menyediakan perkhidmatan EAP ataupun Employee Assistance Program. Jadi kalau kita di sini kalau sakit, kita ada ruang untuk pergi jumpa panel klinik untuk physical health issues. Tapi kalau kita ada isu berkaitan dengan mental contohnya, kita tak ada ruang macam tu. So dalam dunia psikologi ada satu sistem diwujudkan dinamakan EAP, Employee Assistance Program, dan benda ni masuk dalam kategori Industrial Organizational Psychology. Jadi dekat ada sini kita ada ke Dok? Di sini ada beberapa organisasi yang besar yang menggunakan perkhidmatan macam ni, macam TNB ada pakai, Shell, Petronas ada pakai, Telekom ada pakai. Saya rasa macam polis pun ada dan sebagainya.
Jadi saya bekerja di situ dan dalam masa sama saya juga mengajar di universiti sebagai tutor. Dia tak panggil lecturer di situ, yang ada PhD sebagai tutor, mengajar, dan masa sama ada student yang di bawah saya. So di sana kalau student PhD, kita ada student undergraduate yang kita supervise dia punya thesis dia. So itu konteks ataupun konsep yang diamalkan di Australia pada waktu itu. Sekarang saya tak pasti macam mana sistem dan sebagainya. So Dok dah meninggalkan Australia berapa tahun? So, saya pulang ke Malaysia tahun 2012, sekarang 2020, maksudnya dah 8 tahun. So dalam masa 8 tahun ni macam-macam perubahan. Adalah saya pergi balik from time to time, jumpa kawan-kawan, jumpa pensyarah dan sebagainya. Agak menarik dalam konteks pendidikan psikologi di sana dengan pendidikan psikologi di sini sangat berbeza. Dan even kalau tempat di mana ditempatkan jurusan psikologi itu mungkin juga berbeza dalam konteks ditempatkan di bawah fakulti mana, berbeza sebab setiap universiti dia ada model of practice dia yang tersendiri dan akan berbeza dari satu universiti ke satu universiti. Cuma bila saya di Australian National University, kita berada ditempatkan di Faculty of Medicine, Biology dengan Physics sekali di bawah tempat tu. Jadi approach sangat berbeza dengan approach yang dalam konteks kalau ditempatkan di Faculty of Education ataupun Social Science. Okey. Masih ada ke yang menonton? Dok boleh tengok ke dalam live, ada ke? Sebab mungkin nak tengok komen-komen mereka, mungkin nanti ada pertanyaan. Saya tak nampak komen ni. Dok tak dapat komen So Dok macam direct Zoom je lah ni Kalau tak boleh buka Facebook. Buka Facebook saya lah kot. Baru nampak. Okey. Kalau ada soalan nanti tanya, tolong bacakan je lah, saya jawab. Ya, saya akan sampaikan. Okey, yang lain-lain kita terawal 15 minit. Tapi kami masih lagi belum masuk gist lah orang kata, baru berkenalan dengan Dr. Rizal dan bercerita tentang apa itu psikologi. Okey, Dr. Rizal, saya ambil psikologi tahun 1999. Okey, Dr. Rizal degree psikologi tahun? Saya graduate tahun 1996. Psikologi 1996. Tolak dari Universiti Islam Antarabangsa. Waktu itu UIA dia ada sistem double degree kan, double degree. Jadi kita boleh ambil psikologi dan sebagai degree pertama dan kita boleh ambil satu lagi jurusan sebagai degree kedua. Jadi waktu itu saya menjurus kepada Islamic Religion Knowledge lah ataupun IRK dalam di UIA dikenali sebagai IRK. So masa tahun maksudnya Dok grad 96, waktu 99 tu Dok, saya sendiri bila ditawarkan psikologi, saya rasa macam benda tu macam alien tau, macam tak pernah dengar pun perkataan ni, kenapa diorang tawarkan dekat aku ni kan, aku tak pernah tahu dan sains aku pun macam tak berapa nak pandai kan. Jadi macam waktu Dok tu apakah bagaimana perkembangan ilmu psikologi waktu tu dan bagaimana orang punya penerimaan terhadap bila orang kata kau ambil apa dulu, psikologi kan. Macam mana waktu Dok dulu? Semasa saya menerima tawaran masuk ke UIA, tawaran yang diberi satu Islamic Religion Knowledge dengan law kan. Islamic Religion Knowledge dengan law. Jadi pada waktu itu saya berpendapat pandangan saya tentang law ni sangat berbeza, sangat pelik. Jadi saya tak ambil law. Jadi saya pilih ambil IRK, Islamic Religion Knowledge kan. Dengan nak jadi ustaz lah. Tapi bila sampai di UIA, tak pasti apa yang berlaku, tapi saya ditempatkan di bahagian human sciences. Human sciences dan saya pilih untuk masuk psikologi. Kenapa? Pada waktu itu kebetulan Steven Spielberg akan release satu movies yang dinamakan Jurassic pada waktu itu. Jurassic Park. Jurassic Park, jadi saya terbaca satu artikel berkaitan dengan cerita ni. So apa yang berlaku ketika Jurassic Park ni, ideas tentang nak develop filem ni being mooted, disuarakan.
dan banyak perbincangan. So mereka melihat aspek mana nak dibawa filem ni dalam bentuk gory ataupun ganas dan sebagainya. So itu peringkat pertama. Tapi bila ada seorang mencadangkan we have to employ psychologist untuk lihat ke mana aspek kita nak bawa cerita ni. Dan bila seorang psikologis dibawa masuk ke dalam filem tu, so dia mencadangkan supaya filem Jurassic Park ni dialih daripada filem bersifat makan orang, koyak isi orang, telan dan sebagainya kepada family film. So dia beralih daripada filem gory kepada family film. Sebab apa? Sebab bila family, anak nak tengok, mak ayah kena ikut sekali. Jadi semua orang terpaksa beli tiket. Jadi lebih menguntungkan berbanding dengan kalau dibuat cerita ganas dan sebagainya. Jadi saya melihat pada waktu itu kesan apa yang dibawa oleh psikologis pada filem tu merubahkan genre cerita dan merubah pandangan masyarakat pada cerita dan membawa penonton ke sinema untuk menonton, dan dia menjadi filem box office yang luar biasa, kan, jual hampir 1 bilion pada ketika itu. Dan itu yang menarik perhatian saya dan pendapat saya. Kalau saya jadi ustaz, ni pendapat dululah, kalau saya jadi ustaz, saya akan duduk berceramah di masjid dan saya rasa orang yang datang mendengar adalah orang yang sama, ulang-alik orang yang samalah yang akan dengar. Tapi kalau saya menjadi psikologis contohnya, dan dalam masa sama saya ada ilmu agama dan saya boleh bercakap pada ruang yang berbeza, pada kelompok yang berbeza, dan mesej saya akan sampai lebih besar kepada masyarakat berbanding dengan kalau saya duduk di masjid. Itu pandangan saya pada waktu itu. So maksudnya Dr. Rizal ditawarkan lawyer, so tukar kos ambil psikologi dengan IRK lah. Pertamanya dapat law, saya tolak, lepas tu diberi IRK kan. IRK bila dah sampai ke UIA, dia macam mana entah nama saya ada dalam Human Sciences. So bila ada dalam Human Sciences, saya pun tak ada nak cerita panjang, nak pergi merayu tukar beli IRK dan sebagainya. Saya kekal dalam IRK dan saya membuat keputusan untuk ambil psikologi sebab faktor apa yang saya ceritakan dari majalah yang saya baca tentang filem Jurassic Park tu. So maksudnya filem Jurassic Park ni berjaya merubah persepsi Dr. Rizal lah terhadap psikologi. Okey dok, ada ni Dr. Amir. Dr. Amir saya bukan filem tapi okey. Dr. Amir tanya soalan, Dr. Rizal ni nampak muda lah, umur berapa Dalam 17-18 tahun macam tu lah. Ada je 90-an dululah. Ada je. Okey, kalau nak tahu umur Dr. Rizal berapa dan mungkin kita minta peminat pula, mungkin kita minta teman-teman kita untuk teka kot. So Dr. Rizal boleh share nanti antara faedah ataupun manfaat daripada nutritional psychology ni, kita akan nampak awet muda, betul tak dok? Betul. Okey, so ramai dah kawan-kawan masuk sebab kita kata 2.30, jadi 2.30 baru ramai join kita. So kita sekarang ni tuan-tuan dan cik puan, terima kasih semua bersama dengan kami. Saya bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar yang sudi untuk berada orang kata di rumah saya lah. Kalau Dr. Rizal yang jemput saya ke rumah dia lagi nampak hebat pula kan. Okey, tapi apa pun sangat berbesar hati atas kesudian Dr. Rizal berada di sini. So hari ini kami nak berbicara tentang psikologi. So dok, kita masuk kepada nutritional psychology, atau mungkin boleh dok cerita dulu konsep besaran psikologi dan apakah itu nutritional psychology. Silakan dok. Ya, tu dia dah PowerPoint lah. Nah, biasanya kita faham psikologi kalau kita tengok definisi, biasanya disebut psikologi sebagai the study of mind and behavior ataupun the study of brain and behavior. Nah, itu konteks yang mana-mana buku general psychology ataupun introduction to psychology itulah yang akan diketengahkan. Nah, dan psikologi sebagaimana yang Puan Saliha sebut tadi ada dua aspek, satu theoretical, satu aplikasi, dan saya suka melihat dalam konteks aplikasi bagaimana kita boleh menggunakan ilmu psikologi untuk majukan diri, untuk meletakkan diri kita keluar daripada kesusahan, keresahan, kesakitan dan sebagainya. So itu sepatutnya ilmu dibawa ke arah itu. Nah, dalam konteks nutritional psychology contohnya,
ilmu ini ilmu yang baru tak baru, dah tahun 98-99 ilmu dah mulai berkembang. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan pada diri kita akan berimpak pada otak manusia. Macam mana kita tahu? Sebab berlakunya perkembangan ilmu teknologi, scanning, brain scanning, So bila berlaku perkembangan teknologi untuk membuat imbasan kepada otak, jadi lebih banyak maklumat yang selama ni kita tidak berapa tahu, sekarang kita lebih tahu. Contohnya kesan pemakanan, makanan yang kita makan kepada otak manusia, dan kesan makanan itu kepada tingkah laku, kepada pemikiran, kepada feelings. So semua itu dapat dirakam pada perubahan yang berlaku pada otak manusia. Jadi sebab itu dia menyebabkan perkembangan ilmu nutritional psychology ni berkembang pesat, tapi bukan di Malaysia, berkembang pesat di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat, dan ilmu ini ada bukan dalam bentuk undergraduate sebagai salah satu subjek, tetapi dalam bidang master. So, kita boleh buat master dalam ilmu nutritional psychology ataupun boleh buat PhD dalam bidang nutritional psychology sebagai subspecialty kepada general program psikologi. So bila ilmu ini berkembang, so saya kebetulan bila saya buat PhD dalam bidang clinical psychology, so dalam clinical psychology dia ada subspecialty-nya. So dia ada forensic, dia ada clinical neuropsychology, dia ada clinical health psychology, dan saya membuat keputusan untuk masuk ke dalam clinical health psychology. Kenapa clinical health psychology? Sebab dalam clinical health psychology akan belajar neuropsikologi, akan belajar tentang forensik, dan akan belajar tentang faktor-faktor kesihatan yang pengaruhi sistem manusia secara keseluruhan. So dalam itu ada pendekatan, satu ialah psikofarmakologi. Itu kita tahu tentang ubat-ubatan yang beri kesan kepada otak manusia, beri kesan kepada tingkah laku manusia, feelings, dan pemikiran manusia. Dan kalau kita belajar tentang ubat saja dan kita tak belajar tentang benda lain, sebab dalam ubat ada chemicals, dalam makanan yang kita makan juga ada chemicals dan dia juga beri kesan. Jadi macam tak belajar tak habis kalau tak belajar nutritional psychology, kalau tak ada ilmu tentang nutrition. Jadi sebab itulah dalam clinical health psychology dia ada pendekatan dan ambil ruang untuk ketengahkan ilmu nutritional psychology supaya kita dapat balancekan. Kita tahu tentang ubat-ubatan yang pengaruhi otak manusia. Contohnya dalam kesihatan mental dan sebagainya. Dan kita juga tahu tentang sumber-sumber alami yang boleh pengaruhi, boleh baiki, boleh beri kesan baik dan buruk pada otak manusia. Sebab itu ilmu itu berkembang di luar negara sebab ada banyak sangat kajian yang dilakukan. Dan bila kajian ini dikumpul-kumpul, nak parking kat mana? Nak parking dekat nutrition punya degree ke? Nak parking dekat degree medicine ke? Nak parking kat mana? Sebab bila dilihat semula, benda ini berkaitan dengan psikologi contohnya, berkaitan tentang otak. Jadi ilmu itu dibungkus dan diletakkan dalam bidang psikologi. Sama juga dengan bidang neuroscience pada hari ini. Kita tahu neuroscience sebagai satu topik besar, tajuk besar, tapi dalam neuroscience ada pembahagian ataupun klasifikasi ataupun subdivisionnya. Contohnya ada cognitive neuroscience, ada emotive neuroscience, dan yang paling baru yang sedang berkembang ialah contemplative neuroscience. Itu yang saya akan bawa nanti dalam program meditation saya, contemplative neuroscience. Contemplative neuroscience, okay. So contemplative neuroscience ni lebih kurang macam boleh berada dalam psycho-spiritual psychology kot? Pun boleh juga. Kalau kita melihat dalam konteks psycho-spiritual, dia banyak melihat benda dalam konteks yang abstrak kan? Abstrak. Okay. Dan lebih bersifat ta'akul. Ta'akul maksudnya anggapan dan sebagainya. Cuma dalam contemplative neuroscience, benda yang dianggap sebagai satu persepsi akan berlaku, so dia lihat apa yang berlaku dalam otak manusia ketika manusia berada dalam konteks seperti mana yang psycho-spiritual psikologi cadangkan ataupun ketengahkan. So itu yang berlaku. Okey, sebelum tu saya nak dapatkan dulu
feedback daripada kawan-kawan. Apakah clear Dr. Rizal share atau terputus-putus atau dengar tak suara Dr. Rizal? Dengar tak suara Dr. Rizal? Clear tak? Semua cun ke? Sam okey tak? Tanya Sam juga. Tiramisu okey tak? Tiramisu. Boleh? Tiramisu. Boleh komen atau share love untuk saya tahu tuan-tuan dan cik puan masih berada dalam ni. Okey, clear. Alhamdulillah. So bersama kita setakat ni ada 34 orang Dok. Sudah ada 105 share. Alhamdulillah. Okey, Dok. Jadi tadi Dok share pasal banyak sangat benda. Kalau dalam kita dalam psikologi ni orang kata sebenarnya dia ada lebih 300 bidang. Betul tak Dok? Ya, dan ada bidang baru lagi sedang masuk dan sebagainya. Ya. Jadi psikologi ni orang kata memang tak habis-habis lah, dia punya research, dia punya uji kaji, lepas tu orang kata development of knowledge dia tu sendiri kan. Jadi tadi Dok dah ada cerita pasal nutritional psychology ni kalau di barat tu memang sangat orang kata glamour, tapi kat Malaysia ni belum lagi. Kenapa? Jadi apakah perbezaan bila Dok duduk dekat Australia dulu dengan Malaysia ni? Macam mana perkembangan psikologi di barat dan juga di Malaysia ni Dok? Gelak Dok kan? Okay. Nah, kalau cerita perbezaan tu nanti apa yang saya cakap tu mungkin akan rasa sedikit pedas dan sebagainya. Oh, okey. So, mungkin pedas tu dikurangkan sikit Dok. Faktanya macam itulah kan, dalam konteks keterbukaan untuk menerima benda-benda baru di luar negara ni lebih terbuka berbanding dengan kita di sini pada waktu ini. Nah, kenapa jadi begitu? Sebab yang berada di sini mungkin pendedahannya mungkin terhad kepada apa yang dia belajar dan apa yang dia tahu, dan dia menggunakan ilmu dan ruang itu untuk ketengahkan apa yang dia tahu, dan bila ada elemen baru masuk dan sebagainya, benda itu dilihat sebagai satu yang mencurigakan ataupun satu benda yang asing dan satu benda yang patut dipersoalkan. Itu yang berlaku. Tapi di luar negara diterima, dipersoalkan tapi diterima, dibahas dalam konteks yang sangat akademik dan sebagainya, dan tak jadi masalah. Sebab kalau kita ambil contohnya dalam nutritional psychology, bagaimana ilmu itu digunakan untuk bantu pesakit depression, anxiety, contohnya untuk dalami ataupun jalani hidup dengan lebih baik berbanding dengan kalau dia tidak ada ilmu tentang nutrition. Sebagai contoh mudah, kalau kita suffered from anxiety, and you don't know, kita tak tahu apa makanan yang beri kesan buruk pada anxiety kita, dan kita makan je apa yang kita nak makan, kita telan je apa kita nak telan, dan kita dalam masa sama kita ambil ubat yang diberikan oleh doktor, dan kita menyangkakan bahawa ubat itu akan beri kesembuhan pada kita, sedangkan kita sabotaj diri kita dengan benda-benda makanan yang tak sepatutnya, dan benda ini akan memburukkan keadaan, bukan membantu. Tapi kalau kita tahu ilmu nutritional psychology, for example, dan kita ambil ubat yang diberi oleh doktor dan kita jaga dengan mengambil makanan-makanan yang sesuai dengan keadaan kita pada waktu itu, dan kita akan keluar daripada kurungan sangka anxiety itu dengan cepat dan mudah berbanding dengan kita sekadar ambil ubat sahaja. Sebagai contoh, kalau kita ada anxiety dan kita suka minum kopi dan kita ambil ubat yang diberikan oleh doktor, anti-anxiety, contohnya, ambil Xanax lah contohnya, dan kita akan mengalami rasa anxiety itu from time to time, takkan hilang. Sebab apa? Sebab yang akan menyebabkan kita rasa anxious tu adalah daripada kafein yang kita minum yang berlebihan tu. Jadi kalau kita tak ambil kafein, dan insya-Allah kita akan hilang rasa simptom anxiety, the heart palpitation dan sebagainya itu akan hilang. Dan ini yang kita nak sebenarnya, sebab kita take control of our life and kita make a conscious decision about kita punya health condition. Itu yang kita nak. Wah, menarik sangat tu Dok. Dok ada ke boleh tunjuk pada kami gambar otak yang di-scan, yang otak yang bagus macam mana, otak yang tak bagus macam mana, ada ke Dok? Boleh dipaparkan ke? Atau payah nak cari? Untuk kali ini saya tak sediakan. Okay. Tadi yang brain scan yang saya pakai dulu tak disediakan.
sebab platform berbeza tak sempat nak transfer. Okey. Mungkin akan Cuma datang, mungkin saya tunjukkan. menariknya dekat sini, dekat depan dog ni yang kami nampak ada gambar parts of the human brain. So apa kaitan nutritional psychology dengan otak yang dog tunjukkan ni? Baik, saya sebutkan tadi kalau kita belajar tentang psikofarmakologi, tentang kesan ubat pada psikologi pada otak manusia, dan ubat memberi kesan sebab bahan kimia yang ada dalam otak dalam ubat itu. Sama juga dalam makanan ada bahan kimia dia. Ada bahan kimia yang kita beri nama dalam konteks vitamin, mineral, zat, itu bahasa yang kita beri kepada bahan kimia yang ada dalam makanan. Dan semua itu beri kesan baik. Contoh mudah yang saya boleh beritahu, dalam sayur-sayuran contohnya ada banyak antioksida. Dan kita tahu antioksida ni sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kenapa? Sebab bila kita makan benda yang tak betul, bila kita jalani hidup dengan keadaan yang tidak betul, tidur kita tak jaga dan sebagainya, akan berlaku inflamasi dalam diri. Dan kajian mendapati ada hubungan kait yang rapat antara depression dengan inflamasi. Nah, kalau kita ambil contohnya, kita ambil Brazilian nuts contohnya. So, Brazilian nuts dalam dia ada selenium. Dan selenium didapati boleh mengurangkan inflamasi. Dia kurangkan inflamasi yang berlaku dalam otak manusia, dan dalam masa sama bila inflamasi itu kurang, anxiety turun, depression turun. Ini kajian. Dan ini saya masukkan dengan nutritional psychology. Jadi kalau kita tak makan benda itu, kita just ambil ubat hanya meredakan simptom tapi tak go to the direct problem. Contohnya dalam konteks ini ada inflamasi pada bahagian otak tertentu dan perlu dirawat. Dan benda yang dirawat daripada sumber makanan yang betul. Jadi kita ambil sumber makanan betul, kita membantu diri kita untuk dapat balik kesihatan yang kita nak. Ataupun contoh yang kedua yang mudah yang boleh saya bagi ialah tentang pengambilan minyak ikan ataupun fish oil yang dalamnya adalah omega 3 dan pecahannya ialah EPA dan DHA. Dan banyak kajian menunjukkan betapa efektifnya omega 3 ni untuk pesakit depression, pesakit makin kurang simptomnya dan keluar daripada depression dengan pengambilan minyak ikan ataupun omega 3 ni. Dan kalau kita tak tahu benda ni dan kita hanya menganggap sumber-sumber ubat saja yang akan beri bantuan pada kita dan kita tak lakukan benda sepatutnya dan kita akan ketinggalan. Nah, balik pada ubat yang saya nak tekankan, the moment orang ambil ubat, kalau kata saya kena anxiety, hari ni saya ambil anti-depression. Anti-depression ni dia tak beri kesan saya makan terus kesan dia immediate, tak. Dia akan mula memberi kesan selepas 2 minggu. So you have to be very mindful about that things. Now, bila kita kata 2 minggu, so apa nak berlaku 2 minggu dari sekarang? Hari ni berapa bulan? 12. So hari ni 12. So 12 hari bulan, maksudnya 16 hari bulan, 26 hari bulan, baru kita akan rasa kesan ubat tu. Jadi sepanjang 14 hari ni, apa kesan yang kita nak daripada ubat yang kita ambil? Tak ada. Jadi kita boleh ambil makanan-makanan yang dapat bantu untuk beri kebaikan kepada sistem kita di sini. Dan saya sebutkan tadi, banyak kajian dapati pengambilan fish oil dengan EPA yang tinggi dan DHA yang tinggi dapat bantu redakan simptom-simptom depression. So ini fakta. Dan saya pernah sebut contohnya dalam Journal of Clinical Medicine tahun 2016. Dia ada sekumpulan pesakit penagih dadah dan dalam masa sama penagih dadah ni ada mengalami anxiety. Dia ketagih dadah, ada anxiety, dia nak bagi ubat apa. So kajian ni buat apa? Dia ambil 26 orang manusia, 24 orang penagih dadah ni. So dia beri fish oil. Dan diukur setiap minggu, diukur dan sebagainya dalam konteks rating self report symptom of anxiety. So setiap minggu bila diukur pengurangan simptom anxiety itu berlaku, menurun dengan mendadak sampai minggu ketiga penagih dadah ni report dia dah tak ada simptom anxiety lagi. So that's how powerful bila kita tahu tentang faktor sumber makanan yang boleh beri kebaikan kepada simptom tubuh penyakit yang kita ada. Oh, menarik sangat. Okey.
Tadi yang tu ada kaitan dengan otak Dok. Mungkin Dok boleh sebut sikit contoh behavior yang lain macam mungkin tantrum ke ataupun apa stres ke, apa pemakanan yang bagus untuk mengawal hormon tersebut. So mungkin waktu COVID ni ramai orang panik, ramai orang stres. So maybe Dok boleh share pemakanan yang bagus yang ada kaitan dengan nutritional psychology ni yang mana makanan ni akan membentuk tingkah laku kan. Kalau dalam Quran tu disebut Dok falyanzuril insanu ila ta'amih, maka lihatlah manusia apa yang dia makan. So maybe benda tu efek kepada behavior dia. So boleh Dok share pemakanan tu. So saya ambil contoh mudah. Kalau orang ada masalah anxiety dan depression contohnya, isu chemical yang tidak balance dalam otak dia adalah satu chemical yang bernama serotonin ataupun neurohormon tersebut bernama serotonin. Jadi kalau kita ambil ubat itu untuk stabilkan balik serotonin. Jadi kalau kita nak ambil benda lain selain pada ubat yang dapat bantu tingkatkan serotonin, ada ataupun tidak? Itu soalannya. So jawapannya ada. Jadi kalau kita fokus, kalau kita rasa mood kita tak bagus, kita ada heart palpitation, ada anxiety dan sebagainya, jadi kita daripada peringkat awal, kita dah mula makan makanan yang tinggi yang boleh bantu untuk keluarkan serotonin. Ini akan stabilkan balik serotonin dalam tubuh kita sebab dalam sumber makanan tidak ada serotonin. Dia ada daripada sumber lain dulu, ada bahan chemical yang perlu ada dan bahan itu akan di-convert menjadi serotonin. So contohnya apa? So kita kena cari makanan yang ada L-tryptophan. So L-tryptophan ni dia adalah L-tryptophan. So L-tryptophan ni adalah precursor kepada serotonin. Serotonin boleh dibuat bila ada L-tryptophan. Kalau kita nak buat cokodok contohnya, cokodok pisang takkan jadi bila tak ada pisang. Kena ada pisang baru jadi. So pisang tu adalah L-tryptophan dan cokodok itu adalah serotonin. Jadi kalau kita tahu makanan yang tinggi L-tryptophan dan kita makan, dia akan bantu tingkatkan serotonin, serotonin stabil balik dan kita akan hilang rasa anxiety kita dan sebagainya ataupun rasa depressed kita itu. Semudah begitu. So makanan apa yang ada L-tryptophan? Ini penting yang kita tahu tentang ilmu nutritional psychology. Contohnya dark chocolate, 70% dan ke atas mengandungi jumlah tryptophan yang bagus untuk otak manusia. Boleh bantu tidur sebab daripada L-tryptophan juga akan lahirnya hormon melatonin yang bantu untuk kita tidur. Jadi kita ada masalah tidur, kita nak ambil ubat tidur, dan ubat tidur kita tahu kesan side effect dia boleh ganggu dapat nightmares dan sebagainya. Dan kita nak elak, saya bekerja dalam bidang tidur sebelum ni dan kita tahu kesan ubat tidur kepada manusia ada side effect. Jadi kalau kita boleh ambil benda lain yang boleh bantu kita dapat tidur yang nyenyak, alangkah bagusnya. Dan benda itu adalah L-tryptophan. So kita ambil benda yang ada dark chocolate contohnya yang ada L-tryptophan, pisang ada L-tryptophan, susu ada L-tryptophan. Jadi benda itu akan bantu kita dapat tidur yang bagus dan tubuh kita dapat convert L-tryptophan kepada serotonin. So serotonin stabil dengan dopamin sama dan kita bahagia, hidup jadi lebih tenang. Benda kedua contohnya yang boleh kita ambil yang dapat bantu yang mungkin orang tak perasan selama ni, kalau kita ada anxiety contoh. Saya balik pada serotonin lah sebelum saya habiskan masuk bab lain. Nah, kalau kita nak naikkan serotonin dengan makanan. Selain pada makanan, ada benda lain yang boleh kita lakukan untuk bantu naikkan serotonin. Contohnya senaman. Kita bersenam. Semudah berjalan kaki je. Tak perlu berlari. Kalau malas nak berlari, jalan kaki je. Tapi jalan laju sikit. Cuba dapat, kalau tak dapat 10 minit, buat 20 minit. Kalau tak dapat 20 minit, buat 30 minit. Jalan je. Tak dapat keluar, buat dalam rumah. Kan? Berjalan akan lahirkan. Bukan serotonin, tapi hormon-hormon lain. Dopamin keluar, endorfin keluar. Kan? Dan benda ini sangat bagus untuk sistem kita. Oksitosin pun keluar. So bayangkan. So benda lain yang boleh bantu naikkan serotonin ialah dapatkan cahaya matahari. Daripada vitamin D juga bantu untuk naikkan serotonin. So vitamin D datang daripada sumber cahaya matahari. Jadi dapatkan benda tu. Jadi semudah kita keluar je sekejap pagi-pagi, keluar pergi pusing-pusing sekejap, dalam 5 minit, 10 minit kita dah dapat jumlah vitamin D yang mencukupi untuk kita pada pagi itu.
sikap bersifat berfikir secara positif itu yang penting. Sebab fikir positif naikkan serotonin. Semudah itu. Fikir positif naikkan serotonin. Fikir negatif turunkan serotonin. So kita nak yang mana? So semudah benda tu. Kalau tak boleh makan, buat melalui perbuatan. Dan antara benda lain ialah kita pastikan sebab serotonin ni tuan-tuan 90% adalah usus manusia, dalam perut manusia. 10% dalam otak manusia. Jadi kita kena jaga kesihatan usus kita. So macam mana nak jaga kesihatan usus? Daripada sumber makanan yang kita ambil, kita pastikan makanan yang kita ambil mengandungi bakteria yang bagus. Kan bakteria ada banyak bakteria baik, ada kita tak nak ratio antara bakteria baik dan bakteria jahat ni kena dibezakan. Kalau kita makan makanan yang tak betul, bakteria yang jahat ni yang akan banyak dan yang jahat ni yang akan merosakkan, membunuh bakteria baik. Kan? So kita nak ambil makanan yang tinggi probiotik. Probiotik makanan-makanan yang dipanggil apa? Yang ditapai apa bahasa. Ya, macam tempe kat Malaysia lah, macam tempe, kimchi, yogurt, minuman yogurt tu yang pure dan ori, yang tak dicampur. Apa lagi yang saccharinot dan contohnya, itu benda yang bantu untuk jadi probiotik ataupun bakteria baik dalam tubuh kita. Dan bakteria baik ni perlukan makanan. So makanan ni dinamakan prebiotik. So prebiotik ni adalah dari sumber sayur-sayuran. Jadi kalau kita belajar benda betul, mana kita feed diri kita dengan benda-benda yang betul, benda-benda yang baik. Kita bagi prebiotik pada probiotik ataupun bakteria baik dan usus kita baik, serotonin kita bagus, so interaksi antara perut dengan otak ni berlaku tanpa gangguan, tak ada interruption, tak ada lagging, tak ada tempat yang kena PKP. So lancar je perjalanan. So itu yang kita nak. Jadi sebab tu penting belajar tahu tentang nutritional psychology. So kalau kita ada anxiety ataupun kita stress, for example, so there are many ways that we can deal with that with these things. So antara bendanya kita ambil benda yang ada L-theanine. L-theanine ni ada kat mana? Ada L-theanine ada dalam green tea. Mudah. So kita minum green tea, kita dapat manfaat L-theanine yang dibekalkan oleh green tea. So dia buat apa L-theanine ni? So L-theanine ni bagi kita rasa tenang, rasa relax. Kita tak gelabah, tak anxious. So semudah itu. Jadi kalau kita jenis ketagih kopi, dan kita minum kopi dalam masa yang sama kita ada anxiety, dia akan burukkan keadaan. Tapi bila kita ada anxiety dan kita ambil minuman green tea contohnya, chamomile tea lah, apa-apa tea yang green tea, dan ada L-theanine dalam dia, dan dia akan beri kita rasa tenang, kita tak anxious. Semudah tu. Now, kalau kita fikirkan vitamin lain, panjang pula cerita. Kalau fikirkan vitamin lain, antara benda lain yang sangat penting yang kita perlu tahu dan perlu ambil ialah magnesium. So magnesium datang daripada macam-macam sumber, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dalam haiwan pun ada. Tapi kita nak ambil fokus kepada tumbuh-tumbuhan, pada tumbuh-tumbuhan sebab badan lebih mudah absorb berbanding dengan kita ambil daripada sumber haiwan. So kenapa magnesium penting? Magnesium diperlukan untuk 300, so bayangkan 300 biosintesis yang berlaku dalam sistem kita ni perlu pada magnesium. Contohnya macam magnesium ni macam minyak lah. Kalau tak ada minyak, benda tak boleh berjalan. So magnesium ni perlu ada untuk pastikan benda-benda semua berjalan. So bila kita makan sesuatu, badan kita nak uraikan benda tu, dalam proses penguraian tu dia perlukan magnesium. So ada 300 proses penguraian makanan yang kita ambil memerlukan magnesium terlebih dahulu. Now, itu dalam konteks keperluan umum dan besar. Tapi kalau spesifik kita ada masalah tidur, ada insomnia contohnya. So kita ambil suplemen ataupun makan makanan yang tinggi magnesium, dia akan bantu kita dapat tidur yang nyenyak. So kita tak perlu lagi bergantung dengan ubat-ubatan. So kita daripada awal, kalau sekarang kita dah tahu, kita boleh ambil benda-benda begini supaya dia akan menjadi ataupun bersifat prevention, bukan intervention lagi. So kita dah letak diri kita dalam keadaan lebih baik, lebih sihat untuk tak jatuh dalam kawah kesakitan. Sebegitu. Now, macam mana nak dapatkan sumber magnesium?
Kata sumber magnesium ni ada dalam banyak makanan. Saya sebutkan tadi pasal dark chocolate 70% dan above. So dalam dark chocolate pun dah ada tryptophan, ada juga magnesium, so power dia. So dalam kuaci yang kita makan tu kan, jajan tengok kacang, tengok wayang makan sampai penuh atas meja, kat bawah lantai semua tu. Dalam itu pun ada magnesium. So semudah tu kan. So kacang-kacang macam pistachios, kacang almond, cashews, kacang-kacang mahal itulah yang menyebabkan seluar kita terlondeh bila kita beli tu. Semua ada magnesium. Jadi kalau kita berjajan dengan benda tu, dia akan beri satu, kita rasa full, cepat full, kita rasa cepat kenyang dan kita tak rasa nak makan. Dan badan kita akan sentiasa lentik. Otak kita dah lah cantik, badan pun lentik. Itu bonus yang kita dapat. Antara benda lain yang dapat yang beri yang magnesium ialah makanan yang masuk dalam kategori whole grain. So whole grain pun ada magnesium. Contohnya instead of beli normal bread, white bread, so we buy multi-grain bread, for example, or wholemeal bread. So dalam tu dah ada magnesium. So lebih bagus. Dalam susu kambing juga ada magnesium. So dah bagus sangat. Antara benda lain. So antara benda lain. Antara benda lain ialah vitamin B. Vitamin B sangat penting untuk otak. Untuk otak sangat penting vitamin B. Sumber yang terbaik untuk dapatkan vitamin B daripada avocado contohnya. Ataupun daripada almond, kacang. So kacang-kacang semua ada vitamin B. So macam B, B6. Sangat penting untuk proses melajukan pemikiran otak. Jadi kalau saya pernah semasa di Canberra, masa saya buat PhD dulu, ada kawan saya, orang Australia yang dia cuba nak masuk, nak jadi ahli kepada Mensa. So yang jenis tu kan, yang jenisnya IQ tinggi, dia cuba nak masuk, tapi IQ dia biasa-biasa. Jadi macam mana dia nak masuk? Jadi kita buat satu program, so saya cadangkan beberapa makanan yang dia perlu ambil untuk biohack dia punya brain capacity. So antara benda makanan yang tinggi B6 itu antara benda yang kita minta dia ambil. Dan adalah L-theanine pun ada bahan dan sebagainya, so adalah campuran dia. Dan menarik dan sangat hebat ialah bila dia duduk exam untuk Mensa tu, sebelum tu kita dah buat demi IQ dekat mana, bila dia duduk ambil exam untuk Mensa dan dia berjaya dapat masuk ke Mensa tu, IQ dia naik. Sebulan dia makan benda-benda tu. So ini kehebatan macam mana kita dapat Sebulan je dia makan? Sebulan dia makan, so pastikan diet dia betul dalam sebulan, so berlaku lonjakan pada benda tu. Benda ni tidaklah bersifat saintifik sebab tak pernah didokumentkan dan sebagainya, tapi nak cerita apa, bagaimana bila kita dapat manipulasi nutrisi tertentu, dia dapat beri impact yang luar biasa kepada potensi otak kita. Dan itulah yang kita nak bila dalam konteks untuk exam contohnya, di negara China contohnya, ada satu exam yang bernama Goku. So Goku ni macam kita SPM, STPM lah. Dan di sana kita tahu manusia lebih ramai, dan kalau gagal, anak seseorang tu gagal, dia akan end up kerja-kerja biasa. So orang sangat pentingkan benda tu sebab kita tahu polisi kerajaan China pada satu masa dulu, satu keluarga, satu anak. So that's the only anak yang dia ada, dia sanggup laburkan macam-macam. So berlaku satu fenomena yang dinamakan neuro enhancement. Nak pastikan anak-anak ni duduk exam dan dia ni skor tinggi dan dapat pergi belajar luar negara. Itu yang mak bapak mahu buat. Dan banyaklah orang sediakan perkhidmatan bagaimana untuk tingkatkan neuro enhancement. Ada yang betul, ada yang menipu dan sebagainya. Tapi nak cerita apa? Ketika saya saya pergi training untuk brain imaging. Brain imaging menggunakan mesin yang bernama SPEC di Jerman. Puasa tahun lepas, kita buat sedikit ujian. Ketika saya berada di sana, ada satu organisasi ataupun company lah yang mengeluarkan produk dan dia minta tempat yang saya sedang training tu, tak payah sebut nama lah, untuk buat ujian sebab dia nak neutral organisasi untuk lakukan ujian. Jadi bila dibuat ujian tu dapati pengambilan. Waktu itu pengambilan adalah ginkgo biloba.
So pengambilan ginkgo biloba meningkatkan, enhancing dia punya brain performance. Dan kita scan otak manusia melihat bagaimana pergerakan darah berlaku dalam otak bila ambil ginkgo biloba berbanding dengan tidak ambil ginkgo biloba. Itu contoh yang saya boleh kongsi. Right, panjang tak cakap. Banyaknya ilmu. Okey dok, ada 2 soalan. Pertama dari Alin Huria, dia tanya kalau saya jalan laju dok, masa brisk walk, tangan saya jadi bengkak. Ada penjelasan ke dok? Kalau tak ada, saya ke soalan yang lain. Itu putus. Tak putus-putus tak mau. Putus-putus. Saya ulang lagi sekali. Dengar jalan laju je. Okey, dia kata kalau dia jalan laju, tangan dia bengkak. Tangan bengkak. Kiri kanan. Tak tahulah pula dok. Tak tahu, okey. Bagilah dua-dua tangan. Bengkak saya tak pasti. Kalau tangan bengkak saya tak pasti apa yang berlaku, tapi the best thing, perlu dapatkan assessment, diagnostik dari pakar jantung untuk tengok apa. Kan sebab adalah kes-kes tertentu yang orang bengkak tangan dan dikaitkan dengan kesan isu pada jantung. Jadi bagus pergi dapatkan pengesahan daripada pakar yang merawat, yang berikan perkhidmatan. Oh, maksudnya dok kalau dia buat brisk walk, tangan dia bengkak tapi tak tahu lagi mana kiri atau kanan ya kot dok? Ke sama je? Kita kalau tak kiri tahu bengkak, tapi irrespective tangan mana pun, tapi lebih bagus ialah kita dapatkan diagnosis ataupun dapatkan rawatan dengan daripada pakar lah dalam konteks ni. Biasanya orang kalau tangan dia bengkak-bengkak ni adalah isu sikit dengan jantung dan sebagainya, so bolehlah pergi buat semakan kan untuk pastikan benda tu betul ataupun dua-dua tidak. tangan. Alin kata So, dua-dua tangan bila jalan saya angkat tangan naik ke atas, dia kata. So memang kena check lah dok Ya, kena check. Kena check Kak Boleh Alin. Puan Alin ni. Oh, yang kedua soalannya, kalau ambil magnesium dari bentuk magnesium oil, okey ke tak dok? Dia okey ataupun tidak bergantung kepada pureness of that bahan tu. So ada dicampurkan dengan chemical lain, jadi dia bukan pure dan kita mungkin tak dapat kesan yang kita nak. Itu isu dia. Nah, ada benda yang kedua, kalau kita ambil suplemen bagus boleh bantu, cuma absorption suplemen ni berbeza berbanding dengan sumber asal. Kalau kita ambil daripada sumber alami, sumber natural, absorption dia lebih tinggi berbanding dengan pengambilan suplemen. So sekarang ni adalah teknologi baru dan sebagainya yang boleh sebabkan serapan lebih tinggi. So kalau ada orang menggunakan teknologi itu, kita tengok ada jurnal yang dikeluarkan sahih benda tu, bolehlah kita cuba benda tu. Okay. So ada sesiapa nak tanya soalan ke? Kita sebenarnya lagi 10 minit nak sejam dah. So mungkin saya buka soalan pada kawan-kawan yang nak tanya Dr. Rizal tentang psikologi, tentang mungkin otak, sebab Dr. Rizal pun dia ada pengalaman scan otak orang. Cuba cerita sikit dok pasal otak manusia ni. Sebab kita tak pernah tengok otak kita dok kan? Tak pernah. Jadi saya lah kot, saya pernah tengok otak sendiri. Nah, dalam konteks bila kita nak beri perkhidmatan pada orang lah. Pada waktu saya di Australia dan masa saya di US pun, bila kita scan otak manusia, kita lebih tahu apa yang berlaku dalam dunia, dalaman manusia itu. Dan pendekatan akan lebih tepat berbanding kita hanya tanya soalan dan dapat tahu symptoms dan kita membuat rumusan daripada situ dan kita cadangkan bentuk rawatan. Nah, bila kita lihat secara biologi apa yang berlaku dalam otak manusia, saya bagi contoh depression. Kita kata depression ataupun kemurungan, kita nampak kemurungan itu sebagai satu sahaja.
kemurungan, that's it, habis. Kan? Tapi bila kita scan otak manusia, dalam psikologi sebelum itu, dalam psikologi, dalam bidang psikiatri, depression ni dia ada macam-macam kategori. Dia ada pengkelasan atau pembahagian dan jenis-jenis dia berbeza. Tapi bila kita scan otak manusia, kita dapati bahagian otak manusia yang sebabkan depression juga berbeza. Jadi tak semua ubat sesuai untuk semua bahagian. So kalau kata bahagian ni, dia sesuai ubat ni. Kalau bahagian ni sesuai ubat ni. Jadi bila kita scan otak manusia, kita menjadi penembak tepat. Jadi sniper, kita sasarkan pada satu peluru, satu bahagian dan kena terus tepat settle. Kalau kita tak melihat dalam, kita jadi macam penembak rambang lah, kita tembak, untung-untung kena, kan tak mana kena. Jadi selamat. Tapi kita gunakan banyak peluru dan banyak masa kita ambil untuk selesaikan benda tu. Jadi bila ada pendekatan begini di Australia dan di US, dan di Taiwan pun ada, tak pasti di Singapura, di Europe pun ada. Jadi perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit tu lebih tepat, lebih cepat dan lebih berbaloi dalam konteks kesembuhan dan sebagainya. So itu yang kita nak. So bila saya kerja dalam bidang yang melibatkan brain scan, so banyak benda yang saya dulu kita rasa kita tahu dan rupanya benda tu dah obsolete, benda tu dah ketinggalan zaman. Sebab benda berkaitan dengan brain science ni beritahu kita maklumat yang super banyak dan maklumat-maklumat penting tu dulu kita tak tahu, dan anggapan kita tentang banyak benda-benda psikologi dah lari, terganggu sebab now the brain is telling us a different stories. Tapi kalau kita tak lihat, kita tak tahu. Begitu juga itu dalam konteks rawatan, macam mana dalam konteks performance kita juga boleh lihat bagaimana, contohnya tadi saya sebutkan tentang makanan kan. Tapi bagaimana perkataan, the words that we use, the language that we choose to use juga beri kesan langsung pada otak manusia. Kita tak perasan, kita tak tahu sebab kita tak pernah lihat benda ni beri kesan pada otak manusia. Nah, bila kita buat brain scan, perkataan-perkataan negatif kita nampak beri kesan buruk pada otak manusia, perkataan positif beri kesan baik pada otak manusia. Sebab itu saya selalu galakkan orang untuk bercakap dalam bahasa positif. Now, bila cakap dalam bahasa positif, kita bukan menerima keburukan orang secara babi, tak boleh sebut babi supaya secara mengkhinzir buta. Secara mengkhinzir buta kan, tak boleh. Bukan maksud begitu. Maksudnya kita lebih alert dan kita lebih tahu dalam konteks nak mengawal emosi kita. So itu yang penting yang kita nak. So jadi benda-benda ginilah yang orang tak privy sebelum ni pun tak perasan dan tak tahu, dan saya rasa bila adanya pendekatan brain science, scanning otak manusia, benda ni lebih bagus berbanding dengan zaman-zaman dahulu. So kalau Dok duduk di Australia dulu selalu scan otak orang dan tengok tingkah laku orang kan? Ya. Dok okey ke? Ya. Kejap. Macam terputus, saya nak dapatkan feedback. Masih dengar ke? Clear ke? Dok clear? Saya ada betulkan kamera sekejap. Bateri dia. Saya pun tengok saya punya pokok tegang. Suara boleh dengar? Suara boleh dengar. Muka Dok terkaku. Kaku. Okey, ada soalan lagi Dok. Dia tanya ginkgo biloba ni sama ke dengan pegaga? Tak, lain. Ginkgo biloba ni datang daripada pokok ginkgo dan biasanya pokok ni berusia ratusan tahun. Okey, dia orang cakap gambar doktor putus. Yang lain tapi dia orang cakap keluar balik. Okey. Nasib baik ramai engineer kat situ ya Dok. Okey, dah ada dah. Okey, dah ada dah muka Dok. Okey. So lain ginkgo biloba dengan pegaga lain. Okey, soalan yang kedua. Kenapa kalau saya buat tambah sikit bab pegaga tu boleh? Okey, boleh Dok. Saya tambah sikit bab pegaga. Pegaga is very powerful nutrients untuk otak manusia.
So ada banyak bahan-bahan nutrisi yang otak sangat perlukan. Dan saya pernah banyak kali share dalam FB saya, so antara benda yang beri instant energy to the brain, kita cakap tentang energi kepada brain. So, kalau kita balik penat-penat, anak kita balik, kita blend aja pegaga tu, campurkan sikit dengan gula kelapa. So betul kena masukkan air, campur gula kelapa, letak, kalau nak letak ais lah. Bila di blend tu, di blend ke semuanya sekali dengan akar. Maksudnya akar tu kena bersihkan, di blend semua, lepas tu baru kita tapis. Lepas tu letakkan gula kelapa, kalau nak letak madu boleh, tak ada masalah. Lepas tu kalau nak dicillkan, letak dalam peti ais, bagi dia sejuk, minum. Kalau yang suka macam tu, silakan. Kalau yang suka dalam suhu bilik, boleh minum terus. Saya suka dalam suhu bilik, saya akan minum terus. So kalau anak-anak sama juga, tak biasa dia akan rasa pelik, bila dah biasa dia akan rasa suka dan dia akan rasa energi dia berbeza. So ini yang kita nak. Jadi bolehlah beralih pada pegaga, kalau tak suka minum boleh makan dia sebagai sayur-sayuran tambahan pada kita. So boleh kita blend jus tu, lepas tu simpan macam 2 hari pun boleh juga dok air pegaga tu. Ya, kita boleh simpan kalau nak bekukan dalam tempat yang ice cube tu kan. So bila-bila kita balik, kita just buka balik ice cube tu, so letakkan dalam gelas kita, masukkan air sikit, dia cair dan kita boleh minum. Tu antara dia akan tahan lebih lama lah. Sedap tu. Soalan seterusnya, bila saya brisk walk, badan saya macam melayang kiri ke kanan ketika berjalan. Dia kalau kita tak stabil, ada bahagian, ada beberapa benda lah perlu lihat. Satu, sama ada kita punya cerebellum di belakang kepala ni, dia, kita tengok gambar, saya tunjuk gambar sekejap, boleh nampak gambar cerebellum, boleh tengok daripada gambar tu. So cerebellum ni, dia bahagian yang uruskan kita punya keseimbang, itu satu. Yang kedua, dalam telinga manusia ada satu bahagian bernama vestibula. So vestibula ni kadang-kadang kalau dia ada infection dan sebagainya, dia menyebabkan kita rasa toyong hayang dan sebagainya, rasa tak sama. Bagus pergi buat semakan dengan ENT, doktor ENT, supaya dapat tengok okey ke tak okey. Kalau benda tu berterusan, berlanjutan dan kita tak dapat nak jalan, bagus pergi buat semakan. Nah, kalau kita nak stabilkan kita punya cerebellum, saya akan tunjukkan teknik yang sangat mudah. Kalau tuan-puan boleh buat sama saya sekarang ni, buat sama saya. So ni ada jari pinky, kita luruskan dua-dua jari pinky ni. Jari pinky kita luruskan. Lepas tu saya akan minta tuan-puan secara bergantian kiri dan kanan untuk sentuh the tips of your nose. Tips ujung hidung. Tutup mata Ya, dalam keadaan tutup mata. So kita nak buat cepat-cepat dalam keadaan tutup mata. So saya kata mula ya tuan-puan, maksudnya kena luruskan tangan balik baru luruskan tangan balik baru, bukan luruskan. Jadi kita nak pastikan dapat sentuh ataupun tidak. So kalau tuan-puan sedia boleh luruskan tangan, dua tangan kiri dan kanan, mata pejam. Bila saya kata mula, so mulalah tangan kanan kiri kanan tapi luruskan baru kiri, luruskan baru kanan. Tapi kena buat cepat-cepat. Okey, sedia? Okey, kalau dah sedia dengan mata terpejam, 1, 2, mula. Cepat buat. Minta orang kat sebelah tengok. Kena hidung ke, kena mata ke, masuk lubang hidung ke, masuk dalam mulut ke. Saya stabil ke dok? So kalau tak kena pada tips, kena tepi, duduk kat bawah, kena kat tepi terpenyek hidung, itu maksudnya kita perlu banyakkan buat exercise macam tu. Satu lagi kita nak tahu ataupun tak, sekarang ni semua orang tak dapat keluar, semua orang dah mula semayang jemaah kat rumah, tu bagus. So masa kita buat barisan tu, masa solat tu, kalau mak yang tak boleh solat ni, cuba perhatikan anak-anak ni masa dia solat, kita perhatikan ada tak yang bergoyang-goyang kan, duduk ni dia bergoyang-goyang kan, kita macam ke depan ke belakang, kita subtle je tak nampak. So bergoyang-goyang tu menunjukkan bahawa cerebellum tak stabil. Itu yang kedua cara kita nak kesan. So, yang ketiga, benda yang sangat mudah yang kita perlu lakukan ialah gunakan teknik pernafasan. Tadi mungkin
puan tu yang berjalan toyong hayang sebab Tok Mak puan tu, Tok Mak. lupa, Tok Mak lupa nak bernafas dengan betul. Kadang kita tak perasan benda tu. So pernafasan dan jalan mesti diselaraskan. Bernafas dan berjalan. Bernafas, tarik nafas, jalan. Tarik nafas, jalan. Tarik nafas, jalan. Tarik nafas, So benda tu jalan. sangat penting. Saya tarik, lepas, jalan, tarik, lepas, jalan, tarik, lepas, jalan kan. Dia mesti ada sequence supaya bila oksigen masuk dengan badan sakit kepala. Sebab sama juga oksigen tak sampai. Dia bernafas menggunakan mulut bukan melalui hidung. Itu antara benda yang boleh dibuat untuk baiki. Okey, ada last soalan lah Dok. Kita dah 1 jam ni. Aduh, ingatkan boleh habis 40 minit. Saya masih tak boleh nak menghafal 10 angka sekali pintas. Macam mana nak hafal Dok? Nak masuk kelas lain tu. Nak hafal. Sebelum nak hafal tu kita buat satu teknik yang selalu saya sarankan, dia nama penampalogi. Bagi penampal 3 round dulu. Satu hafal. Nah, menghafal dia perlukan teknik betul, dinamakan chunking. Jadi kita pecah-pecahkan kepada bahagian yang kecil. Sama ada 2 ataupun 3, 3, 4 ataupun 3, 3, 2, 2 ataupun 2, 2, 2, 3, 3. Contoh ini antara benda yang kita boleh buat. Tu antara teknik yang kita boleh buat. Teknik yang kedua ialah kita tukarkan nombor itu kepada visual image. Biasanya bila orang nak menghafal, dia akan pejam mata 3, 2, 1, 7, 3, entah apa. Sebab bila kita dah pejam mata tapi kita tak bawa image tu dalam kepala kita, kita akan tak dapat hafal. So kita dapat hafal bila kita dapat bawa image. Nombor tu, nombor 3 keluar nombor 3, keluar nombor 5, keluar nombor 8. Benda tu perlu disekalikan bila kita melihat untuk menghafal. Jadi kita perlu wujudkan image tu, image dalam kepala baru kita akan ingat. Yang ketiga itu dalam konteks teknik, 2 dalam konteks teknik. Yang ketiga dalam konteks makanan. Makanan apa dapat bantu? So makanan-makanan yang beri kesan baik kepada prefrontal cortex dan juga hippocampus. Hippocampus nak apa? Hippocampus nak benda yang ada flavonols dalam dia. So benda yang ada flavonols, saya sebutkan sebelum ni banyak kali dah sebut lagi. Dark chocolate ada flavonols. Sayur-sayuran ada banyak flavonols. Buah-buahan ada banyak flavonols. Jadi pagi-pagi kalau boleh, kita banyakkan ambil buah-buahan. Pagi-pagi banyakkan ambil buah-buahan. Ambil jenis yang berbeza. Kan 3-4 jenis buah makan. Bukan makan sekilo, tu hilang akal, makan sikit-sikit. Sikit yang ni sikit, ni sikit, tapi variety kan. Kalau kata apple, bukan kita balun semua sebiji apple kat kita potong 4, kita ambil 1, kita potong pear, kita ambil 1, kita ada pisang, kita ambil separuh ke. Jadi kita dapat banyak nutrients daripada sumber yang berbeza. Itu contoh mudah yang kita boleh buat. Nah, lain pada saya sebutkan macam kacang-kacang dan sebagainya kan. Macam pistachio, orang sebut kacang cerdik kan. Kenapa sebut kacang cerdik? Ya, sebab dalam konteks research memang dapati pengambilan pistachio boleh bantu tingkatkan prestasi berfikir dan mengingat. So bolehlah ambil. Tapi biasanya orang bagi makanan untuk otak ni waktu anak nak exam je kot, Dok. Waktu lain dia tak risau kan? Itu benda yang tak berapa betul lah, mitos. Dan benda yang paling bagus kan sebab otak berada pada tahap yang terbaik setiap masa. Kita bukan nak pakai otak waktu tertentu je, kita nak pastikan otak berada dalam keadaan the best untuk setiap masa. So kita nak otak kita sentiasa the best, bukan sekadar waktu exam dan waktu anak exam. Sebab kita nak guna otak sampai last kali yang paling last mati otak kita, Dok kan? Sebab saya nak cerita macam ni tuan-puan. Kalau saya tambah sikit kan? Siapa yang ikut program live saya semalam, saya bangkitkan saya sebutkan 2 ayat Quran. Saya tak sebutkan salah satu benda yang saya nak sebut. Ini semalam saya tak sebut ialah wa nafakhtu fihi min ruhi. So Allah hembuskan dalam diri kita ni, manusia ni, sebahagian daripada roh ataupun
apa-apa lah kita nak faham daripada ayat itu. Nah, dan bila Allah katakan, Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata kuntum ukhrijat linnas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat yang dibangkitkan untuk umat manusia. Semua ni menunjukkan apa? Satu benda, yang Allah sangat sayang pada kita. Allah kasih pada kita dan Allah beri benda yang terbaik, dan benda yang terbaik itu dalam ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat Allah sebut sebagai wa fi anfusikum afala tubsirun. Ianya dalam diri kamu. Tidakkah kamu mengkaji, tidakkah kamu memerhati, tidakkah kamu membuat analisa. So apa macam-macam nak ulama mentafsir dan sebagainya. Cuma saya bertanya dengan salah seorang guru saya, ulama kontemporari, dia mengatakan antara benda yang kita boleh bayangkan dan fikirkan yang Allah bezakan kita dengan makhluk-makhluk lain wa fi anfusikum itu ialah otak manusia. Jadi kita tak nak berada dalam konteks otak kita sama dengan otak kucing, otak kita sama dengan otak lembu. Kita tak nak. Kita nak kita berada pada the best potential as we being created by Allah. So sebab tu kita kena pastikan kita dalam setiap masa kita dalam the best moment, the best possible physical condition. Itu yang kita nak. Okey. Itu je. So saya ingat dah lama dah ni Dok, sejam 10 minit dah. Right. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih. So mungkin saya tengok kot ada komen yang terlepas pandang. Okey. Okey. So terima kasih pada semua yang bersama dengan kami pada hari ini. Lebih kurang dalam 40 orang lah view Dok, dan kita ada 190 share. Alhamdulillah. So supaya ilmu ni terus dapat disebar-sebarkan, ilmu-ilmu ni orang kata macam saya dah berguru dengan Dok ni sejak tahun 2016, tapi still orang kata macam banyak lagi lah saya kata ni Dok tak pernah share, ni tak pernah share, ni tak pernah share. So banyak sangat ilmu yang memang kita nak orang kata selami dan korek, sebab Dok selalu bagi surface je. Kalau dia bagi yang dalam tu lah lagilah power. Okay. So saya harap tuan-tuan dan Encik Puan semua dapat manfaat, dan itu saja daripada kami, insyaAllah. So kalau nak join untuk bersama Dr. Rizal lagi, Dr. Rizal akan sentiasa buat kelas hari Sabtu jam 9 malam di close group Your Best Life Now. Betul Dok? Ya. Yeah. Your Best Life Now. Your Best Sementara Life Now. kita masih buka. Ya, sementara masih buka, sekarang dah ada 1,900 orang dalam tu. Dok kata dia nak 10,000 dalam tu, dia akan tutup. So jadilah antara circle dalam Your Best Life Now memang sangat bagus. Dan bila Dok cerita macam ni baru saya perasan, sebab OCOC ni adalah formulasi Dr. Rizal Abu Bakar, dan ada orang kata orang cuba buat campuran adunan OCOC tapi tak rasa macam OCOC, sebab OCOC ni adalah formula rahsia Dr. Rizal sendiri yang dia dah sama-sama sampaikan pada kita semua. So boleh dapatkan juga OCOC. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.